Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Borneo Today TV bersama saya Beverly Anastasia. Ketua Menteri menunaikan solat sunat Aidilada di Masjid Negeri Kota Kinabalu. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal menunaikan solat sunat Aidilada bersama kira-kira 2,000 jemaah di Masjid Negeri Kota Kinabalu pagi tadi. Datuk Seri Muhammad Syafiee tiba di pekarangan masjid pada jam 7.15 pagi diiringi isteri Datin Sri Syuriani Shoaib dan disambut oleh Menteri Undang-Undang dan Hal Ehwal Anak Negeri, Datuk Aidil Mokhtar. Solat sunat Aidilada itu diimamkan Imam Besar Masjid Negeri Suhaidi Kuanting, manakala khutbah disampaikan oleh Mufti Negeri Sabah Datuk Bongsu Aziz Jaafar. Sementara itu, rata-rata jemaah hadir di masjid berasa teruja kerana dapat menunaikan ibadah sunat berkenaan meskipun negara masih berada dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Masjid Negeri Sabah mampu menampung sehingga 5,000 jemaah pada satu masa. Namun kehadiran jemaah pagi tadi adalah separuh daripada kapasiti ditetapkan bagi mengamalkan penjarakan sosial. Sebelum ini, Masjid Fatwa Negeri Sabah memutuskan untuk memperluaskan kebenaran pelaksanaan solat Jumaat dan solat sunat Aidilada sepanjang tempoh PKPP. Kebenaran terbabit membolehkan solat sunat Aidilada dilaksanakan tanpa mengabaikan SOP ditetapkan. Di Tawau, lebih 3,000 jemaah menunaikan solat Hari Raya Aidilada dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP di Masjid Al-Kausar, Jalan Pesisiran. Tinjauan Borneo Today TV mendapati orang ramai datang seawal jam 6 pagi tadi. Pengurusi Masjid Al-Kausar Khalid Muhammad Tahir berkata sehingga selesai solat sunat Aidilada, pihaknya berpuas hati dengan pematuhan SOP yang dilakukan orang ramai. Masjid Al-Kausar sebelum PKP, kita bila Hari Raya Aidilfitri dan juga solat Hari Raya Aidil Adha penuh atas bawah dan juga perkarangan tempat parking kereta. Dianggarkan lebih kurang 25,000 sebelum PKP. Tetapi Alhamdulillah, walaupun dengan jarak 1 meter, kita dibagi 1/3, masjid boleh menampung dalam lebih kurang 8,000 jemaah. Sementara itu, orang ramai yang ditemui gembira dapat menunaikan sembahyang sunat Hari Raya dengan pematuhan kepada SOP. Memang jauh beza sebab sebelum ni kita ambil contoh pada Raya Puasa kan. Raya Puasa kita beraya di rumah, sembahyang di rumah. Tapi berbeza pada kali kita sembahyang di masjid. Tapi dengan SOP yang ditetapkan lah. Kena pakai mask, kena bawa sejadah sendiri apa semua. Tapi dan kita turun awal untuk ambil tempat supaya tak nak mengelakkan ramai orang supaya kita dapat masuk awal. Supaya mengelakkan kita berkumpul daripada ramai orang nak masuk kan, kita datang awal. Masjid Al-Kausar ni dia punya kawalan tu caranya bagus. Dia punya penjarakan tu memang dia orang ambil berat lah. Perasaan saya gembira lah sebab masjid ni dia besar. Dia punya kapasitinya tu dalam 15,000 orang, tapi sekarang ni tak ramai sebab mungkin orang rasa takut lagi kan nak ada. Tapi penjarakan tu dia orang dah buatkan okey lah. Sebab yang baru ni yang raya puasa kita tak dapat mengejarkan. Sekarang ni insya-Allah lah dapat kita ni dibagi kelonggaran untuk mengejarkan solat Aidil Adha ni. Saya rasa bergembira lah. Suruhanjaya Pilihan Raya sudah menerima writ pembubaran DUN Sabah. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah menerima pemakluman rasmi daripada Dewan Undangan Negeri Sabah semalam berhubung pembubaran DUN Sabah Penggal ke-15. Perkara ini diumumkan Setiausaha SPR Ikmal Rudin Ishak. Berdasarkan Perkara 21/4 Perlembagaan Negeri Sabah, pilihan raya umum hendaklah diadakan dalam masa 60 hari dari tarikh pembubaran itu. Dengan itu, SPR akan mengadakan mesyuarat khas bagi membincangkan mengenai pelaksanaan pilihan raya tersebut. Tarikh mesyuarat itu akan dimaklumkan kemudian oleh SPR.
Semalam, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal mengumumkan pembubaran Dewan Undangan Negeri Sabah selepas mendapat perkenan Yang di-Pertuan Negeri Tun Johar Mahiruddin. SPRM Sabah siasat dakwaan adun ditawarkan wang untuk lompat parti. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sabah akan terus menjalankan siasatan berhubung laporan Ahli Dewan Undangan Negeri adun yang ditawarkan wang untuk melompat parti. Pengarah SPRM Sabah S. Karunaniti berkata pihaknya telah menghubungi adun yang dipercayai menerima tawaran tersebut baru-baru ini. Menurutnya siasatan itu dibuat berdasarkan laporan media yang mendakwa kononnya beberapa adun Sabah telah ditawarkan wang dan jawatan untuk melompat parti. Namun hasil interaksi tersebut adun terlibat enggan membuat laporan rasmi kepada SPRM dengan alasan tiada sebarang transaksi rasuah yang berlaku. Katanya siasatan akan diteruskan dan SPRM bersedia menerima aduan serta maklumat berkaitan daripada mana-mana pihak yang terlibat. Keahlian adun warisan yang melompat parti dan menyokong Tan Sri Musa Aman terbatal. Semua wakil rakyat Parti Warisan Sabah yang melompat parti dan menyokong Tan Sri Musa Aman telah memecat diri mereka sendiri. Sehubungan itu, warisan tidak perlu mengambil tindakan lanjut. Setiausaha Agung Warisan Datuk Loreto Padua Junior berkata, menurut Perlembagaan Parti, kesemua ahli Dewan Undangan Negeri ADUN telah membatalkan keahlian masing-masing selepas menyertai organisasi yang berlainan. Menurutnya dalam kes ini mereka dianggap telah menyertai Musa Aman dan bersekongkol untuk menjatuhkan kerajaan warisan. Adun warisan yang melompat parti adalah Datu Bolkiah Ismail Pitas, Datu Anita Baranting Tandek, Datu Musbah Jamli Tempasuk, Datu Basiung Bana Kuamut, Abdul Rahman Kongkawang Labuk dan Datu Sadi Abdul Rahman Sukau. Turut melompat ialah Datu Osman Jamal Balung, Datu Hamisa Samad Tanjung Batu, Datu Muiz Picho Sebatik dan Jamawi Jafar Kemabung. Sebelum ini semua mereka adalah dari UMNO, APKO dan Parti Bersatu Sabah sebelum menyertai warisan. Semua wakil rakyat itu dilihat berada di kediaman Musa Khamis lalu dan semalam dalam komplot cuba menjatuhkan kerajaan pimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal secara tidak demokratik. Sehingga kini belum ada seorang pun yang menafikan penglibatan mereka dalam komplot tersebut. Menurut artikel 3.3 Perlembagaan Warisan, keahlian seorang terlucut selepas menyertai parti politik lain di negara ini. Menurut Loreto, warisan tidak berhasrat walau apa cara sekalipun untuk menerima kembali pembelot-pembelot ini. Mereka telah membakar jambatan penghubung dengan parti, justru kami ucapkan selamat berjaya kepada mereka, katanya. Pertubuhan Kinabalu Progresif Kinabalu, APKO memecat naib presiden yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Paginatan, Datu Abidin Madingkir. Keputusan itu dibuat oleh Ahli Majlis Tertinggi APKO yang bermesyuarat semalam selepas mendapati Abidin terlibat bersama bekas Ketua Menteri Tan Sri Musa Aman untuk cuba mengambil alih kerajaan Sabah. Abidin antara sekumpulan adun kerajaan yang berpaling tada untuk memberi sokongan kepada Musa bagi merampas kerajaan negeri. Bagaimanapun usaha mereka gagal selepas Ketua Menteri yang juga Presiden Parti Warisan Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal mengumumkan pembubaran Dewan Undangan Negeri Sabah pagi semalam. Pembubaran DUN Sabah mendapat perkenaan Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Johar Mahiruddin. Pakatan Harapan PH menyatakan sokongan penuh dan tidak berbelah bagi kepada Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal bagi menentang cubaan jahat, tidak demokratik dan tidak bermoral untuk menjatuhkan kerajaan negeri. Kenyataan Majlis Presiden PH semalam berkata tindakan pihak pembangkang membeli wakil rakyat yang seterusnya menggalakkan pembolatan oportunis harus ditolak.
Menurut kenyataan itu, PH menyatakan sokongan penuh tindakan Ketua Menteri untuk menewaskan cubaan merampas kuasa menerusi amalan lompat parti yang telah dicetuskan oleh Anasir Perikatan Nasional dengan segera membubarkan Dewan Undangan Negeri Sabah dan mengembalikan mandat rakyat. Hanya rakyat yang akan mampu menewaskan rampasan kuasa jahat yang telah dilancarkan bekas Ketua Menteri Tan Sri Musa Aman dengan sokongan penuh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Hamzah Zainuddin. PH mengecam sekeras-kerasnya politik khianat yang dilakukan Musa, Muhyiddin dan Hamzah serta Perikatan Nasional dan tawaran sehingga RM32 juta seorang bersekali dengan tawaran jawatan timbalan Ketua Menteri, kata kenyataan itu lagi. Kenyataan bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim, Keadilan, Muhammad Sabu, Amanah dan Lim Guan Eng, DAP turut menambah bahawa cubaan rampasan kuasa ketika negara berusaha membendung wabak COVID-19 adalah satu tindakan yang tidak bertanggungjawab. Jelas bahawa kesihatan orang ramai bukan keutamaan berbanding usaha merebut pangkat dan kuasa. Sehubungan itu, PH menyuruh rakyat Sabah untuk menyokong Datuk Seri Muhammad Syafiee serta parti-parti yang bersekutu dengannya dalam pilihan raya negeri akan datang. Satu kematian akibat COVID-19 dilaporkan di Sabah hari ini. Satu kes kematian akibat COVID-19 dilaporkan di Sabah hari ini melibatkan seorang bukan warga negara di Penampang. Kes ini dikesan melalui ujian sampel ke atas seorang pesakit yang meninggal dunia di Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu. Ini adalah kes kematian ke-8 di Sabah dan kematian ke-125 di Malaysia. Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Frankie pun berkata, kes terbaru ini menjadikan jumlah kumulatif kes COVID-19 di Sabah sebanyak 398 kes. Bilangan kes aktif yang masih dirawat di hospital berpakar seluruh Sabah adalah 15 kes, iaitu 4 kes masing-masing di Kota Kinabalu dan Penampang, 2 kes di Tawau serta 1 kes di Lahadatu, Tuaran, Sandakan, Kota Belud dan Papar. Semua kaki tangan Borneo Today TV mengucapkan selamat Hari Raya Aidilada kepada semua umat Islam. Selamat malam.